Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat himpun di sini. Utama sekali kita dapat sembahyang maghrib berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik pada kita supaya kita dapat menyertai majlis ilmu yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya mulakan, utama sekali saya ucap ribuan terima kasih kepada Tuan Guru kita, Haji Usman. Beliau sudi menjemput saya datang di sini untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu hadis dan juga penganjur untuk jayakan majlis ini. Pada malam ni insya-Allah kita akan baca satu kitab ilmu hadis, mustalah hadis ataupun usul hadis. Nama kitabnya At-Taqriratus Saniyah Syarhul Manzumatil Baiquniyah, berkenaan dengan mustalah hadis. Kitab asalnya karangan daripada Umar bin Muhammad Al-Baiquni, wafat pada tahun 1080 Hijriah. Jadi berkenaan dengan biodata musannif ni tidak ada banyak maklumat, dan dalam kitab ni ada bait, lebih kurang ada 34 bait. Jadi kaedah-kaedah usul hadis beliau himpunkan dalam bentuk syair, nazam, bentuk puisi. Kemudian kitab Baiquniyah ni disyarah oleh Syekh Muhammad Hasan Muhammad Al-Mashhad, ulama hadis terkenal. Jadi di tangan semua peserta ada ni syarah dia dah. InsyaAllah kita mula kitab takrirat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw'a min sami'in. Adakah hadis ni? Ada setengah nuskah tu tidak ada. Ada sini. Ada. Ya, tak apa, saya baca. Dalam setengah nuskah tu tidak ada, setengah ada, mula dengan hadis tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an, jumlah du'aiyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyerikan nadhara ay nawwara
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menyerikan orang yang dengar maqalati, kata-kataku ataupun sabdaan aku, fa'addaha, kemudian dia sampaikan maqalah tu, hadis tu, kama sami'aha, seperti mana dia dengar maqalah tu, farubba muballaghin, maka terkadang yang disampaikan hadis tu au'a ay ahfazu, lebih menghafaz, lebih mengerti, min sami'in, daripada sami' yang dengar hadis. Potongan hadis yang kedua ni perlu kita tahu sedikit sebanyak maklumat berkenaan dengan sami' dan juga muballigh yang disebut dalam hadis ni. Sami' ni maksudnya di sini yang dengar hadis, kemudian dia riwayat balik hadis yang dia dengar tu. Jadi biasanya dalam istilah muhaddisin yang semacam itu dikatakan muhaddis, yang menerima hadis, kemudian apa yang dia dengar tu dia sampaikan balik kepada orang lain. Dan yang kedua, muballigh. Muballigh maksudnya yang disampaikan hadis. Maknanya orang yang menerima hadis daripada orang lain. Dan maksud hadis kata, terkadang yang disampaikan hadis itu lebih mengerti daripada yang dengar yang meriwayatkan hadis itu. Jadi biasanya maksud muballigh ni, muhaddisin kata, itulah dikatakan mujtahid. Jadi maksud hadis ni membawa satu maksud, iaitu mujtahid lebih mengerti hadis daripada muhaddis. Muhaddis ni dia hafal hadis dan sampaikan balik hadis, riwayat balik hadis. Biasanya muhaddis ni orang yang hafal lebih kurang 10,000 hadis sekali dengan sanad. Dan dia mengerti hadis-hadis dan juga dia menguasai ilmu hadis, bidang hadis. Dalam bidang hadis ni ada pelbagai ilmu. Jadi muhaddis ni dia menguasai sama ada ilmu rijal, ilmu jarah ta'dil dan lain-lain banyak lagi bidang ilmu dalam hadis ni. Muhaddis tu menguasai, tapi darajat muhaddis tu kalau berbanding dengan darajat hafizul hadis, rendah lagi dia. Maknanya hafizul hadis ni orang hafal 100,000 hadis sekali dengan sanad. Tinggi lagi dia. Yang lebih tinggi daripada hafiz ni hujjah. Hujjah ni orang yang hafal 300,000 hadis sekali dengan sanad. Dan yang lebih tinggi daripada tu hakim. Hakim dia ni menguasai semua bidang ilmu hadis tu. Jadi hakim ni kira di kalangan muhaddisin ni tinggi sekali, top sekali, atas sekali. Jadi itu baru kumpulan muhaddisin. Selain daripada itu, ada pula kumpulan mujtahidin. Jadi yang tadi, sami' yang dengar hadis, kemudian riwayat balik, itu tugas muhaddisin. Mula daripada muhaddis, sampailah hakim,
semua hafizul hadis, hujjah, termasuk juga di kalangan muhaddisin ada lagi Amirul Mukminin fil hadis. Mereka juga sama. Mereka menerima hadis, menghafal hadis, kemudian riwayat balik hadis tu. Jadi di atas muka bumi ni yang peroleh gelaran Amirul Mukminin fil hadis ni hanya ada 7 orang saja. Termasuklah Imam Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Sufyan Tsauri dan lain-lain ada lagi. Semuanya ada 7 orang yang peroleh gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Yang lebih tinggi darajat daripada muhaddisin ni adalah mujtahidin. Mujtahidin ni juga ada beberapa peringkat. Bermula daripada ashabul wujuh, ashabul tamyiz, ashabul tarjih, mujtahid fil masail, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni, di kalangan mujtahid ni tinggi sekali. Imam 4 mazhab mujtahid mutlak. Jadi, apabila banding di antara dua kumpulan ni, kumpulan mujtahid ni lebih tinggi daripada muhaddis. Bila kata mujtahid, mesti orang itu muhaddis. Kalau tidak tahu Al-Quran dan Al-Hadis, macam mana dia mau ijtihad keluar hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis tu? Jadi bila dia dah sampai darajat mujtahid ni, bermakna dia tu dah mahir Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kalau kata muhaddis, belum tentu lagi dia tu jadi mujtahid. Sebagai contoh, ada satu ketika Imam Abu Hanifah dan Imam A'mash ada dalam satu majlis. Imam Abu Hanifah ni anak murid Imam A'mash. Jadi dalam majlis tu, orang aju soalan kepada Imam A'mash, biasalah, dalam majlis ada tu guru dengan anak murid, orang tanya tu guru. Bila aju soalan, Imam A'mash tak dapat jawab. Jadi Imam A'mash serah kepada anak murid dia Imam Abu Hanifah, minta Abu Hanifah jawab. Tidak kata dia tu sebagai tu guru, malu nak suruh anak murid jawab, dia ni tak boleh jawab. Jadi pakai jawab, istilah kita kata apa, pakai tembak. Tidak macam tu. Imam-imam dulu, mereka penuh bertakwa dan mereka menjaga amanah ilmiah. Jadi mereka tidak jawab apa yang mereka tidak pasti dan juga mereka tidak tahu. Jadi Imam Abu Hanifah bila disuruh oleh tok guru dia pun bagi jawapan dalam majlis tu, serta merta dia bagi jawapan. Ketika tu Imam A'mash tanya, daripada sumber mana engkau dapat jawapan-jawapan ni? Jadi Imam Abu Hanifah pun mula baca hadis-hadis yang dia terima daripada Imam A'mash tu. Imam A'mash kata, cukup. Aku baca, aku sampaikan kepada engkau dalam masa 100 hari, engkau nak baca habis dalam satu majlis tu. Jadi begitulah keadaan Imam Mujtahid ni. Jadi daripada kisah tu, kita boleh faham betapa bezanya antara muhaddis dan mujtahid. Imam A'mash ni bagaikan muhaddis, Imam Abu Hanifah ni bagaikan mujtahid lagi muhaddis. Jadi, kalaulah keadaan mereka tu begitu, apalagi keadaan kita. Jadi, sekarang ni,
di kalangan umat Islam kita sekarang ni ramai mereka bangkit mai seolah-olah mereka ni ahlul hadis, muhaddis, dan kemudian mereka bawa cara-cara salahkan alim ulama dulu, imam-imam mazhab dulu, itu timbul sekarang ni. Jadi saya bagi tahu kedudukan berbeza di antara muhaddis dan mujtahid sambil baca hadis tadi, nak bagi nampak keadaan kita sebenar. Jadi kalaulah kita dapat belajar khatam kutubus sittah, termasuk Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan lain-lain kitab termasuk As-Sunanul Kubra Baihaqi, dan juga kitab-kitab mustalah hadis. Ada banyak berperingkat-peringkat. Kita dapat belajar ulum hadis, semua kita menguasai. Walaupun kita dah sampai peringkat tu, keadaan kita ni belum pun sampai lagi peringkat muhaddis tu. Apalagi kita nak sampai peringkat mujtahid mutlak, peringkat imam 4 mazhab tu jauh lagi. Peringkat mujtahid mutlak ni tinggi, muhaddis rendah pada mujtahid mutlak. Jadi kalaulah ilmu kepandaian kita tidak sampai lagi peringkat muhaddis, kenapa kita nak jadikan masalah dengan imam-imam mazhab tu? Seolah-olah kita dah belajar sedikit sebanyak, hanya sedikit saja. Yang mana saya sebut tadi, banyak bidang, banyak kitab, belum pun kita sempat lagi belajar, belum pun kita menguasai lagi, hanya baru kita masuk dalam bidang hadis sedikit saja, hanya kita pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', tapi kita anggap kita ni dah mahir sangat hadis sampai kita pandai pelekeh dengan imam-imam mazhab. Itulah berlaku sekarang ni. Jadi daripada mana, punca daripada mana jadi begitu? Sebabnya jadi begitu, cara pengajian hadis tidak betul. Kalaulah betul, cara pengajian hadis ni berdasarkan ataupun mengikut tradisi muhaddisin, kalau belajar betul-betul mengikut cara tu, tidak akan jadi begitu. Orang dapat belajar dengan baik, talaqi musyafahah dengan guru, memahami ilmu hadis betul-betul, kemudian dia menceburi diri dalam bidang ilmu hadis, dan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik lagi dia untuk mengajar hadis, dan lagi dia boleh lagi menulis syarah-syarah hadis. Ulama-ulama seperti itu, mereka dapat faham betul-betul dan basirah dalam ilmu hadis, dan mereka tidak salahkan alim ulama dulu dan imam-imam mazhab dulu. Sebagai contoh, kata-kata daripada Syekhul Hadis, Raisul Muhaddisin, Maulana Zakaria Al-Kandhalawi. Dia tu ulama Hind. Umur dia 20 tahun tu, dia dah pun belajar habis ilmu alat, tafsir hadis, ilmu hadis, menguasai semua. Dan masa tu dah dia tolong tu guru dia tulis syarah Sunan Abi Dawud. Nama kitabnya Bazlul Majhud fi Halli Sunani Abi Dawud. Yang tu dia tulis kata, tapi sebenarnya dialah yang tulis. Sebab apa? Tugu dia ni ketatangan, tak boleh tulis. Jadi dia yang tulis, dia juga tolong cari kitab-kitab, dan akhirnya dia yang susun tulis. Jadi maksudnya dalam umur dia 20 tahun tu, dah ada pengalaman boleh menulis syarah hadis tu.
Kemudian umur dia 27 tahun, dia sendiri syarah Muwatta Imam Malik. Dia tu bermazhab Hanafi, dia syarah Muwatta Imam Malik, itu mazhab Maliki. Dalam bahasa Arab 16 jilid. Aujazul Masalik, syarhu Muwatta Imam Malik. Bila kitab itu siap dicetak di Hijaz, sampai tangan ulama Hijaz. Ulama Hijaz kata, kalaulah Syekh Zakaria ni tidak tulis di muqaddimah kitab Aujazul Masalik, dia ni ulama Hind bermazhab Hanafi, kita akan anggap dia ni ulama Hijaz bermazhab Maliki. Jadi sampai begitu, dia boleh syarah hadis-hadis sekali dengan bayanul mazahib, keterangan mazhab-mazhab, sekali dengan dalil secara ilmiah, dan tidak mengkritik mana-mana imam mazhab. Dengan cara tu dia syarah. Jadi seluruh dunia boleh terima dia. Jadi kemudian ada lagi banyak dia tulis kitab. Dalam hidup dia 105 judul kitab dia tulis. Dalam tu masyhur sekali syarah Bukhari, iaitu Al-Kanzul Mutawari Syarhul lil Bukhari. Dalam bahasa Arab 24 jilid. Aujazul Masalik tadi 16 jilid, dan lain-lain kitab pun satu-satu judul ni berjilid-jilid dia tulis. Jadi itu keadaan kepandaian ilmu hadis dia, saya bagi tahu. Jadi sekarang saya nak bagi tahunya apa dia kata. Yang dia kata ni, saya ni makin lama belajar, makin lama mengajar hadis. Dia mengajar hadis hampir 50 tahun. Daripada umur dia 20 tahun, umur dia hampir 60 tahun, dia mengajar. Kemudian hijrah pergi ke Madinah, meninggal di Madinah, simpan di tanah perkuburan Baqi di situ. Jadi, dia kata, saya ni makin lama belajar, makin lama mengajar hadis, dan makin banyak menulis syarah-syarah hadis, makin itulah saya nampak kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab tu. Jadi itulah orang belajar hadis betul-betul, orang pandai hadis betul-betul, makin lama belajar hadis, makin pandai hadis, makin dia tunduk dengan ijtihad imam-imam mazhab tu. Kita sekarang ni tidak sampai peringkat seperti mereka, baru kita belajar hadis, baru pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu, 3-4 istilah. Kaedah tarjih ada 50 hingga 100, kita guna hanya satu kaedah saja. Apabila dua hadis itu bercanggah, di antara sahih dan dhaif, amal sahih, tinggal dhaif dengan sebanyak tu, dan kita dapat belajar sikit-sikit. Kemudian kita bawa masuk dalam masyarakat dengan cara menyalahkan alim ulama dan imam-imam mazhab tu. Itu bahaya bagi umat muslimin. Jadi, sebab tu kita perlu belajar ilmu hadis dengan betul dan sampaikan balik kepada umat muslimin, masyarakat umat Islam, supaya mereka mampu bezakan antara yang benar dan yang tidak benar. Itu tugas kita. Tanggungjawab asatizah semua yang hadir di sini, meningkatkan lagi ilmu hadis, kemudian sampaikan balik kepada masyarakat umat muslimin. Dengan cara itu, kita akan dapat selamatkan umat muslimin daripada mereka terikut-ikut dengan fahaman-fahaman sesat itu. Jadi, dasarkan hadis tadi, kita dah pun faham betapa bezanya di antara muhaddis dan mujtahid. Jadi, walau macam mana pun, seperti mana Syekhul Hadis Zakaria Al-Kandalawi, ataupun seperti Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ataupun
orang tu dah jadi seperti Imam Jalaluddin Suyuti ataupun dah jadi seperti Imam Nawawi sekalipun, dia tu tidak lepas lagi daripada mengikuti ijtihad imam mazhab tu. Jadi kita ni pandai sikit banding dengan Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ni hafizul hadis, 100,000 hadis dia hafal, pandai syarah Sahih Bukhari, tulis kitab Fathul Bari. Dia ni ikut ijtihad Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Kalau Hafiz Ibnu Hajar kata, saya ni dah pandai tafsir hadis, saya dah boleh syarah Bukhari, jadi sekarang ni saya tak mau ikut dah ijtihad imam mazhab mana-mana, saya mau amal terus Quran Sunnah. Kalau macam tu, kita pun sedap dengar, boleh terima. Sebab apa? Memang dia ni pandai, layak dengan kataan dia, dengan kedudukan ilmu dia. Walaupun begitu, dia tetap ikut dengan ijtihad Imam Syafi'i. Allamah Badruddin Aini mampu syarah Sahih Bukhari, tulis kitab Umdatul Qari, dia ikut ijtihad Imam Abu Hanifah. Dan juga Imam Ibnul Arabi pandai syarah Sunan Tirmizi, tulis kitab Aridatul Ahwazi, dia ikut ijtihad Imam Malik. Dan begitu juga ramai alim ulama di kalangan umat muslimin, mereka walaupun dah jadi mufassir, muhaddis, mereka sedar diri, mereka ni tidak mampu lagi nak ijtihad daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka sedar diri, mereka ni tidak sampai lagi darjat ijtihad. Jadi mereka perlu ikut ijtihad imam mazhab. Jadi mereka tawadhu, tunduk diri, dan mereka ikut ijtihad imam mazhab tu. Jadi itulah yang kita mau. Walaupun kita belajar hadis, belajar tafsir, walaupun kita dah pandai, jangan kita anggap ilmu kita ni dah mengatasi ilmu Imam Syafi'i. Jadi tak perlu dah kita ikut Imam Syafi'i dan sebagainya. Jangan kita jadi begitu. Jadi itulah dalam masyarakat umat Islam sekarang ni duk berlaku. Jadi perlu kita selamatkan umat Islam tu. Jadi caranya ini, kita belajar, kemudian kita mengajar balik, bagi faham masyarakat umat Islam supaya mereka tidak terlibat dengan fahaman-fahaman sesat itu. InsyaAllah kita mula kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman nadhara wujuha ahlil hadith. Hamdan, semua tuan guru asatizah tahu, ini maf'ul mutlak dan takdirnya hamidtu hamdan, saya memuji, satu pujian bagi zat yang menyerikan, menerangkan muka-muka ahlul hadis. Ahlul hadis maksudnya di sini mereka yang mempelajari ilmu hadis dan juga mereka yang mengajar ilmu hadis, termasuk semua sekali. Wa ja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadim wal hadis. Wa ataf balik, hamdan liman ja'ala makanatahum 'aliyah. Saya memuji kepada zat yang menjadikan kedudukan ataupun pangkat mereka tinggi, fil qadimi, pada masa dulu, wal hadisi, dan juga pada masa kini. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqami. Dan saya bersalawat dan salam ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam marfu'il maqami, yang ditinggikan makam martabat,
wa ala alihi wa ashabihi alladhina azza bihimul Islam. Dan juga salawat dan salam ke atas ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mana mereka memuliakan melalui mereka dengan sebab mereka memuliakan agama Islam bihim basababiyah bisababihim dengan sebab mereka itu dapat memuliakan agama Islam. Amma ba'du ay amma ba'dal basmalati walhamdalati wassalawati wassalami fa'aqulu, kata musannif, hadhihi taqriratus saniyatu fi syarhil manzumatil baiquniyati fi mustalahil hadis. Maka ini maksudnya makna-makna yang hadir dalam zihn mubtadi itu adalah dinamakan at-taqriratus saniyah pada syarah menghuraikan manzumah puisi-puisi oleh Baiquniyah, yaitu Umar bin Muhammad al-Baiquni yang wafat pada tahun 1080 Hijriah fi mustalahil hadis, pada ataupun berkenaan dengan ilmu mustalah hadis ataupun ilmu usul hadis. Da'atil hajatu ila jam'iha linasyiatil asri. Hajat, keperluan, mengajak kepada mengumpulnya ataupun untuk mengumpul manzumah Baiquniyah ataupun taqriratus saniyah ni linasyiatil asri, bagi pemuda-pemuda semasa. La siyama, khususnya terutama sekali abna'u madrasatina saulatiyati, anak-anak madrasah saulatiyah kami, wal ma'ahidid diniyah, dan mahad agama, institusi agama, litakuna lahum aunan, supaya ia, yakni at-taqriratus saniyah itu menjadi pembantu bagi mereka abna madrasah saulatiyah fi fahmi ma ashkala, pada kefahaman apa yang menjadi rumit, wa manhajan ataf litakuna manhajan wadihan, supaya at-taqriratus saniyah ni menjadi satu jalan yang terang, lima fawqaha minal mutawwali, bagi kitab-kitab yang ada pada atas, maksudnya bagi kitab-kitab tinggi, minal mutawwal ay minal kitabil mutawwali min bayan, yaitu kitab yang tinggi, al mutawwal ay al kitabil mutawwali min mustalahil hadis, kitab lebih tinggi daripada ilmu mustalah hadis ni. Rajiyan minallahi ta'ala, dalam keadaan saya yang mengharapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaqruna dhalika bil qabuli, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyambungkan, menyertakan itu, at-taqriratus saniyah itu, bil qabuli, menyambung dengan penerimaan, wa yaj'alahu minal amalil khalisi, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ia, at-taqriratus saniyah itu, daripada usaha yang khalis, yang murni, al-musili lil ma'muli,
yang boleh sampaikan bagi perkara yang dicita-citakan itu. Wa ma wajadta ayyuhan naziru fi zalika min sawabin faminallah mujzilil ata'i. Wahai nazir, wahai peneliti ataupun maksud di sini, wahai pembaca, apa sahaja yang anda dapati pada itu, pada at-taqriratus saniyah itu, daripada yang benar, maka itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, mujzilil ata'i. Mujzil ay muksir, yang memberi banyak, au min khata'in, au ataf balik kepada wa ma wajadta ayyuhan naziru fi zalika min khata'in famin qusuri. Apa sahaja anda dapati daripada kesalahan, kesilapan dalam at-taqriratus saniyah, itu adalah famin qusuri ay famin qusuri ilmi. Maka ia adalah kekurangan daripada ilmu saya. Wa anal hariyu bil khata'i. Sedangkan saya ni memang pun yang layak dengan kesalahan. Jadi dia mengaku sebagai seorang manusia tidak sunyi daripada salah silap. Kalau ada kesilapan, itu daripada kelemahan ilmu dia. Kalau ada kebaikan yang benar, yang betul, semuanya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi i'timadi. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kegantungan saya. Wabillahi ada ba, al-ba'u lil isti'anati, ba yang membawa makna meminta pertolongan daripada Allah. Wabillahi, dan melalui pertolongan Allah. Jadi ba ni, saya tidak tahu, ada banyak kegunaan dia. Al-ba'u lil isti'anati, al-ba'u lil intisali, al-ba'u lil tabarruki, al-ba'u lil musahabati, al-ba'u lit ta'diyati. Ada lebih kurang 12, 13 kegunaan ada. Jadi wabillahi di sini balil isti'anah, dengan ataupun melalui pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala, i'timadi, kegantungan saya, berkenaan dengan menyusun ataupun membukukan kitab ini. Maksudnya, bukan saya bergantung kepada ilmu kepandaian saya, wa ilaihi istinadi, dan kepadanya, kepada Allah, istinadi, sandaran saya. Qalan nazimu rahimahullah. Nazim, pengarang puisi, kata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengasihani dia, abda'u bil hamdi. Jadi ini mula masuk pada ta'rif ilmu hadis dan bahagian-bahagian dia dan faedah mempelajari ilmu hadis, semua akan disebut di bawah ni. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Aku memulai dengan puji-pujian, padahal aku bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbaik diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dhi min aqsamil hadis, dan masail yang datang dalam kitab ni daripada aqsamul hadis, bahagian-bahagian hadis tu, iddatun, bilangan begitu besar, wa kullu wahidin, dan setiap satu bahagian, ata wahdahu, datang bersama dengan definisi ta'rifnya. Wahdahu wa bermakna ma'a, wahdahu ay ma'a haddihi,
ata ma'a haddihi ataupun ata ma'a ta'rifihi, setiap satu bahagian daripada bahagian begitu besar dalam kitab ni akan datang dengan ta'rif, definisi dia. Abda'u manzumati bada'an idhafiyah. Saya memulakan puisi saya dengan permulaan secara idhafi. Idhafi maksudnya ibtida' idhafi. Sedia maklum, ibtida' ada ibtida' hakiki dan juga ibtida' idhafi. Ibtida' hakiki ini satu permulaan yang biasanya dia ada sebelum maksud dan juga ghair maksud. Sebelumnya mula tujuan utama daripada musannif ataupun permulaan tidak dimaksudkan. Jadi ibtida' hakiki ini dia akan ada sebelum maksud dan juga tidak maksud. Ibtida' idhafi itu adalah dia akan ada sebelum daripada sebahagian yang dimaksudkan. Jadi begitu juga di sini, abda'u bil hamdi musalliyan, mula dengan hamd. Hamd ni ada sebelumnya masuk kepada apa yang dimaksudkan dalam kitab tu. Jadi itulah sebab kata bada'an idhafiyah bilhamdillahi ta'ala. Aku mula dengan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian itu lillah, milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi lam allamu litamlik, milik, milik Allah. Puji-pujian itu milik Allah, hanya layak bagi Allah. Iqtida'an bil kitabil azizi. Jadi mula dengan hamd ni sebagai mengikuti, menuruti dengan kitab yang mulia, iaitu Al-Quranul Karim. Dari dalam kitab Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti mana Al-Quranul Karim tu mula dengan hamd, kitab ni pun mula dengan hamd. Dan juga wa'amalan biqaulihi, sebagai beramal dengan sabdaan sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta'u. Aqta'u ay qalilul barakah. Setiap urusan yang mempunyai kedudukan tinggi tidak memulai padanya dengan memuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusan itu akan dikira aqta', qalilul barakah, kurang keberkatan. Rawahu Abu Dawud, ay rawah hadzal haditha Abu Dawud. Imam Abu Dawud riwayat hadis ni, wa ghairuhu, wa ghairu Abi Dawud. Selain daripada Imam Abu Dawud juga riwayat hadis ni, wa hassanahu Ibnu Salah. Dan Imam Ibnu Salah, pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah, dia mentahsinkan hadis ini. Maksudnya, hadis kullu amrin zibalin la yabda'u fihi, hadis ni darajat kedudukan dia hasan. Musalliyan ay usalli, hala kauni musalliyan, yakni saya bersalawat, padahal saya yang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiyya, maka ia, lafaz musalliyan itu halum muakkadatun, dalam istilah nahwu panggil hal muakkadah. Hudzifa amiluha, digugurkan amilnya, amil dia usalli digugurkan di sini. Ai wa musalliman, begitu juga wa musalliman. Wa usallimu musalliman, begitu amilnya dihadzaf. Ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ursila ada alif bi alifil itlaq. Alif tu dinamakan alif itlaq. Ay ursila li umumil khalqi. Maksudnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk keseluruhan makhluk, khalq bermakna makhluk, al-masdaru qad yuradu bihi ismul fa'il aw ismul maf'ul. Dasarkan kaedah tu khalq di sini akan diambil maksud makhluk. Wa ba'da ibtida'i bil basmalati walhamdi wassalati fa'aqulu. Dan setelah permulaan saya dengan mengucap bismillah, alhamdulillah, salawat, kemudian saya hendak kata wazi, di isyarat kepada ay al-masailul ati zakaraha hala kauniha min aqsamil hadis iddatun. Masalah-masalah yang datang yang menyebutkannya pada hal ia adalah min aqsamil hadis, daripada bahagian-bahagian hadis. Iddah mewakili beberapa bilangan besar. Qaddaraha isnani wa salasuna, dapat menentukan, dapat mengagakkan aqsamul hadis tu sebanyak 32 jenis. Minha, di antaranya, di antara masail ataupun di antara aqsamul hadis tu ialah ma yukhtassu bil matani, sebahagiannya yang dikhususkan dengan matan, kal marfu', seperti mana sebutan kata marfu' itu dikhususkan dengan matan hadis marfu', begitu. Wa minha ma yukhtassu bis sanadi, dan sebahagiannya daripada aqsamul hadis tu yang dikhususkan dengan sanad, dikatakan as-sanadul ali, as-sanadun nazil dan sebagainya, kal ali wan nazil. Wa minha ma yarji'u lahuma, dan di antaranya sebahagian hadis kembali kepada kedua-dua jenis, iaitu kedua-dua maksudnya matan dan sanad. Kasahihi wal hasani, matan sahih, matan hasan, sanad sahih, sanad hasan, boleh dikatakan begitu. Wa huwa, dan ia, di sini musannif nak mula ta'rif bagi ilmu hadis tu. Apa maksud ilmu hadis? Wa huwa ilmun biqawaida ay biqawanina yu'rafu biha ay biqawaida ahwalus sanadi wal matani. Dan ia, ilmu hadis tu adalah satu ilmu, sebidang ilmu, dikenali dengannya dengan ataupun melalui kaedah-kaedah, dikenali situasi-situasi sanad, keadaan-keadaan sanad dan matan, dari sudut min sihatin wa hasanin wa du'fin, dari sudut sahihnya, hasannya, dhaifnya. Jadi maksudnya melalui ilmu hadis ni kita akan kenal keadaan sanad dan matan, dan akhirnya kita boleh cam hadis ni hadis sahih ke hasan ataupun dhaif. Jadi kesemua tu kita akan dapat daripada ilmu hadis. Dengan cara macam mana? Dengan cara menggunakan kaedah-kaedah yang begitu bernas, diasaskan oleh ulama. Jadi untuk mengenali ataupun untuk mengkaji keadaan sanad dan matan, kita akan adakan, maksudnya ulama muhaddisin dah pun adakan beberapa kaedah-kaedah. Melalui kaedah-kaedah itulah mereka mengkaji keadaan sanad dan matan. Kemudian daripada itu barulah mereka tentukan ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif. Jadi keadaan mereka menentukan hadis-hadis sebagai sahih, hasan, dhaif ni bukan mereka lakukan dengan hanya sangkaan saja ataupun pakai agak begitu. Tidak. Semuanya berdasarkan qawaid, qawanin,
dasarkan kaedah-kaedah itu. Kaedah-kaedah itu pula diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan mereka reka kaedah-kaedah itu. Contohnya, berkenaan dengan hadis mutawatir, sedia maklum, untuk hadis mutawatir ni perlu di situ mesti ada yang riwayat ni 70 orang. Tidak boleh kurang daripada 70 orang setiap tabaqah. Jadi, kaedah tu juga diambil daripada ayat Quran. Dan begitu juga hadis daif. Apabila ada tarik lain, sanad lain menyokong kepada sanad hadis daif tu, ketika tu hadis daif akan naik darajat hasan li ghairihi dan yu'malu wa yuhtajju fil ahkam. Ketika tu hadis daif tu layak beramal dalam fadail, kelebihan amalan, dan juga boleh berhujjah ataupun boleh jadikan dalil untuk ahkam. Jadi itu juga diambil daripada ayat Quran juga. Nanti masuk bab-bab tu saya akan bagi tahu ayat mana, macam mana cara muhaddisin wujudkan kaedah-kaedah tu untuk mengkaji hadis-hadis, untuk menentukan hadis ni sahih, ni hasan, ini dhaif. Semuanya dasarkan kaedah-kaedah tu. Bukan hanya dengan sangkaan-sangkaan saja, tidak begitu. Wa mawdu'uhu, dan tajuk utama perbincangan dalam ilmu hadis ni ialah ar-rawi wal marwi min haitsul qabuli wal raddi. Jadi setiap bidang ilmu ada tajuk utama. Contohnya dalam bidang perubatan ni, tajuk utama dia tubuh badan manusia. Doktor gigi ke, pakar jantung ke, pakar sakit tekak ke, apapun, semuanya tertumpu kepada badan manusia. Jadi badan manusia ni jadi tajuk utama bagi ilmu perubatan, walaupun ada bahagian-bahagian di situ. Begitu juga dalam ilmu hadis ni, tajuk utama, tajuk perbincangan, fokus utama dalam ilmu hadis ni ialah rawi dan marwi. Marwi maksudnya matanul hadis. Akan fokus perbincangan terhadap yang riwayat hadis yang riwayat hadis ni macam mana keadaan dia, dan matan hadis ni marfu' ka, mauquf ka, maqtu' ka, muttasil, apa semua ni akan dibincang. Bincang dari sudut menerima ataupun menolak. Jadi sampai tahap mana rawi dan matan hadis ni boleh terima, bila ada keadaan macam mana itu masih tidak diterima lagi. Semua perbincangan ni tertumpu kepada rawi dan marwi. Itulah maudhu', tajuk utama bagi ilmu hadis ni. Wa faidatuhu, faedah ilmu hadis ni, faedah mempelajari ilmu hadis ni, ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu. Mengenali hadis-hadis yang diterima dan hadis-hadis yang ditolak. Ditolak maksudnya masih tidak terima lagi. Jangan faham pula tolak hadis-hadis tu. Jadi contohnya bila kita kata sesebuah hadis ni dhaif. Dhaif ni min aqsamil mardud, daripada bahagian mardud. Mardud tu kalau boleh tak payah terjemah ditolak, tertolak. Kita terjemah di situ mardud ay ghairu maqbul, masih tidak terima lagi. Terjemah begitu cantik, maksud pun lebih tepat. Sebab apa? Hadis dhaif ni bukan mardud solat selalu. Hadis dhaif tu maksudnya hadis tu masih dalam keadaan tidak cukup lagi syarat-syarat sah untuk menerima. Itu saja. Bila dia tu dapat syarat yang boleh terima, ataupun hadis lain, sanad kuat yang lain, apabila bantu dia menampung kedhaifan dia,
ketika tu dia terlepas daripada jadi dhaif dan masuk pada hasan li ghairihi. Ketika tu daripada mardud dah tukar jadi makbul. Jadi jangan kita dah faham hadis dhaif ni mardud, tolak. Kadang istilah-istilah ni tak perlu kita alih bahasa. Contohnya dhaif, lemah, sahih, benar dan sebagainya tak perlu. Bila sebut kata sahih, hadis sahih, tak perlu terjemah di situ benar dan sebagainya. Kita kena pergi kepada istilah muhaddisin selalu. Barulah kita akan faham maksud tu. Kalau dia terjemah semua tu, kadang-kadang terjemah tu tak salah, tapi tidak sampai maksud. Contohnya, bila nak sebut sahih, maksudnya hadis yang mencukupi dengan 5 syarat. Pertama, ittisalus sanad. Yang kedua, adlul rawi. Yang ketiga, dhabtul rawi. Yang keempat, admul syuzuz. Yang kelima, admul illah. Bila cukup 5 syarat tu, hadis tu dinamakan sahih. Duduk situ, senang. Dhaif pun begitu. Bila tidak cukup salah satu syarat daripada situ, ataupun rawi tu kurang ingatan, ketika tu dikategorikan hadis tu sebagai hadis dhaif. Masih dalam keadaan tengah duk kaji untuk boleh terima. Itulah maksud mardud ataupun ghair makbul tu. Jadi setengah-setengah dia terjemah hadis dhaif mardud, tolak. Nama dia pun tolak. Jadi mereka suka tolak hadis dhaif. Daripada situ perlahan-lahan jadi golongan anti hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ni bukan kita mau tolak. Dia ada keadaan dia, kedudukan dia, ketika mana boleh terima, boleh amal. Ketika mana hadis dhaif tu tak boleh kita beramal, dia ada banyak perbincangan, banyak kaedah di situ. Jadi kita pakai pukul dhaif tolak. Kita tak mau dhaif, mau sahih saja. Itu satu penyakit juga. Nanti lepas ni saya akan bagi tahu. Wa arada bil aqsami ma yashmilul anwa'. Aqsam ni maksudnya bilangan besar, menghendaki dengan aqsam. Nazim menghendaki dengan zi min aqsamil hadis. Aqsam tu menghendaki terhadap perkara yang meliputi anwa'. Maksudnya di bawah aqsam tu banyak lagi anwa'. Bahagian-bahagian kecil masih ada lagi banyak. Lianna aqsamal hadis, kerana bahagian-bahagian hadis itu mahsuratun, dikepung, dilingkungi fi salasati, dalam 3 bahagian, 3 perkara saja. Wa wajhul hasri, hasr maksudnya al-hasru huwa ma bainal isbati wan nafyi. Maksud hasr ni menerangkan dalam keadaan meliputi isbat dan manfi, isbat dan nafi, ya ataupun tidak. Dengan cara tu menerangkan sesuatu perkara, itu dinamakan hasr. Jadi maksudnya, sambung kita baca, di situ akan nampak apa maksud ma bainal isbati wan nafi itu, yaitu annal haditha imma an yashtamila min awsafil qabuli ala a'laha fasahihu aw ala adnaha falhasanu aw lam yashtamil alaihima fadha'ifu. Jadi cuba tengok dalam tu, ay yashtamila ada, lam yashtamil ada, ay yashtamila ni isbat, lam yashtamil ni nafi. Jadi sekarang ni bahagian hadis akan terangkan dengan cara hasr. Keterangan di antara isbat dan nafi. Jadi hadis ni ada kalanya meliputi daripada sifat-sifat qabul. Sifat qabul ni iaitu al-adalah wal-dhabt. Adalah, adal, siqah dan dhabt, catatan. Siqah maksudnya kita kata seorang rawi ni siqah. Adal, terjemahnya yang dipercayai begitu. Tapi definisi dia siqah ni
rawi Muslim, mukallaf yang diberi tanggungjawab, dan rawi itu menjauhi diri daripada dosa besar dan juga mengelak daripada dosa kecil, lagi menjauhi daripada kefasikan. Rawi bersifat dengan sifat sedemikian itu dikatakan rawi adl, rawi siqah. Dhabtun, catatan, mencatat hadis melalui ingatan dan juga melalui menulis. Jadi hadis ni terkadang meliputi dengan sifat qabul ala a'laha, sifat qabul pada tahap tertinggi. Tahap qabul tertinggi, iaitu rawi di situ bersifat dengan adalah dan dhabt. Dan adl dan dhabt dia ada pada tahap tertinggi. Tahap tertinggi maksudnya, contoh kita ambil ingatan rawi dhabt itu, tahap tinggi maksudnya rawi itu dia hafal hadis, ingat hadis, bila-bila dia nak riwayat, bila dia nak baca, bila-bila masa pun dia boleh baca. Kita panggil dia kejut tengah malam suruh baca pun dia tidak akan salah baca sampai begitu dia ingat. Kuat ingatan dia. Itulah maksudnya adalah dhabt ada pada tahap tertinggi. Jadi bila hadis itu meliputi dengan sifat qabul, adalah dan dhabt yang ada pada tahap tertinggi, itu dinamakan fasahihu. Maka ia adalah sahih. Itu dinamakan hadis sahih. Au ala adnaha, adna awsafil qabul. Ataupun hadis itu meliputi dengan sifat qabul darajat rendah. Rendah maksudnya rendah sedikit. Kalau kata rawi tadi ada pada tahap tertinggi ini, dia tu ingatan kuat. Kalau kata rendah sedikit, maknanya kurang ingatan dia. Jadi bila rawi itu bersifat dengan kurang ingatan, ketika itu imam-imam hadis letak hadis itu sebagai hasan. Jadi sebelum wujudnya Imam Tirmizi, hadis-hadis dibahagi kepada dua bahagian saja, sahih, dhaif. Imam Tirmizi lah awwalu man qasamal haditha bi thalathati aqsamin. Orang mula-mula sekali membahagikan hadis-hadis kepada tiga bahagian ni Imam Tirmizi, huwal Imam Tirmizi. Jadi bila wujud Imam Tirmizi, dia yang letakkan hadis ni, sekiranya rawi hadis tu ingatan dia tidak ada pada tahap tertinggi dan rendah sedikit, maknanya kurang ingatan, dia tidak letak dhaif selalu, letak di tahap hasan dulu. Bila su'ul hifz, ingatan dia teruk, kurang sangat, barulah letak pada tahap dhaif tu. Kalaulah rawi itu muttaham bil kadhib, dituduh berbohong, barulah hadis itu diletakkan sebagai dhaif jiddan. Jadi di situ ada banyak perbahasan saka mana dhaif itu boleh terima, apa yang kita boleh tinggalkan itu dhaif mana. Itu kita akan baca dalam perbahasan dhaif itu insya-Allah. Aw lam yashtamil alaihima, ataupun tidak meliputi di atas kedua-dua tu. Kedua-dua maksudnya awsal qabul ala a'laha dan awsal qabul ala adnaha. Dua-dua tu tidak ada. Maknanya rawi tu tidak bersifat dengan ingatan pada tahap tertinggi dan juga darajat kurang. Dua-duanya tidak bersifat dengan dia. Ketika itu maknanya ingatan dia agak berat sikit, teruk sikit. Itu akan dikatakan fadha'ifu, maka itu adalah dhaif. Wa kullu wahidin min hadhihi al-aqsami ata ayyati min atfin nazmi wa haddahu bid-dalil mushaddadatil maftuhati. Maksudnya wa haddahu ay ma'a haddihi, maksudnya wa bermakna ma'a haddihi wa ta'rifihi,
Setiap satu daripada bahagian-bahagian ini datang pada puisi bersama dengan tarifnya. Semuanya ada tarif, definisi. Kalau kata hadis sahih, situ pun ada tarif dia. Kalau kata hadis hasan, situ pun ada tarif dia. Semuanya 30 lebih bahagian ni ada tarif-tarif dia. Satu persatu, perlahan-lahan kita akan faham. Cuba dah. Nak semayang dah. Cuba dah. Ya? Ikut tuan guru. Saya tak tahu keadaan sini macam mana. Jadi, nak sambung semula ke tak apa? InsyaAllah. Ya? 15 minit lagi. Ya, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung sedikit. Masuk bab al-hadis sahih. Awaluha sahihu. Awaluha awalul aqsam. Pertama daripada bahagian-bahagian banyak ni, mula dengan sahih. Wa huwa mattasal isnaduhu. Dan ia hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya. Walam yushadza. Dan tidak menjadi syadz. Au yu'alla. Tidak menjadi illah. Kita terjemah begitu dulu. Apa maksud syadz? Ta'rif dia. Apa ta'rif illah? Dalam syarah ni kita akan jumpa insyaAllah. Yarwihi adlun dhabitun am mislihi. Riwayat hadisnya yarwihi ay yanquluhu. Meriwayat hadis oleh rawi adal. Yang rawi yang mempunyai sifat adalah tadi. Rawi yang mempunyai kebolehan dhabit. Dhabtur rawi. Dia tu riwayat. Daripada umpamanya. Maknanya yang dia ambil riwayat tu. Syekh dia tu pun sama juga. Adal juga, dhabit juga. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dan rawi itu diakui. Mu'tamadun ay mu'tarafun. Diiktiraf. Diakui pada dhabtnya, dhabit catatannya. Dan pada nakal meriwayatkannya. Awaluha ay awalul aqsam as-sahihu. Sahih maksud di sini sahih li dzatihi al-mujma'u ala sihhatihi indahum ay indal muhaddithin, yang disepakati di atas kesahihannya, itulah dinamakan sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi ni wa huwa ay haddus sahihil mazkuri, yakni tarif definisi bagi sahih tersebut ialah ma ay matan yang mana ittasala isnaduhu ay isnadu dhalikal matani. Bersambung sanad bagi matan tu bi ayyakuna qad rawahu. Dengan cara rawinya kullum min rijali rawahu ay rawah hadzal haditha. Riwayat hadis ni kullum min rijalihi. Setiap rawi di antara rawi-rawinya, rijal maksudnya di sini ruwat jam'u rawin an syaikhihi. Setiap rawi riwayat daripada syekhnya, gurunya, min awalis sanadi ila akhirih, daripada permulaan sanad hingga akhir. Permulaan sanad ni imam yang riwayat tu, contohnya riwayat Bukhari. Permulaan riwayat ni Imam Bukhari. Ila akhirih ay ila muntahahu, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permulaan sanad imam, kesudahan sanad ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada mula sampai temu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang imam riwayat daripada syekh dia, syekh pula riwayat daripada syekh dia, bersambung terus, tidak putus. Bersambung, tidak putus, maksudnya setiap syekh mesti dia dengar sendiri hadis tu daripada syekh dia. Itu maksudnya sambung. Kalau tidak begitu, tidak dengar, itu dinamakan inqita', terputus sanad. Fakharajal mursalu wal munqati'u wal mu'dalu wal mu'allaqu. Bila sebut
kata sanad tu mesti bersambung. Syarat pertama untuk sesebuah hadis tu menjadi sahih daripada kalimah ittasala isnaduhu tu dengan sendiri hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'dal, hadis mu'allaq, semuanya dah keluar daripada sahih. Maksudnya mursal, munqati, mu'dal, mu'allaq semuanya tidak jadi sahih. Munqati min aqsamid dhaif, munqati, mu'dal, mursal juga ada perbahasan di sisi imam muhaddisin. Ada sesetengah muhaddisin mereka menerima mursal sahabi. Mursal sahabi maksudnya dalam sanad itu digugurkan sahabah. Tabi'i riwayat terus kata dia riwayat daripada Rasulullah SAW. Dia tidak sebut sahabat dalam sanad itu. Mursal sahabi diterima di sisi imam-imam hadis. Hanya di sisi Imam Syafi'i terima juga, tapi mesti cukup 5 syarat. Nanti masuk bab mursal kita akan tahu syarat tu. Wal mu'allaqus sadiru. Dan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni hadis yang digugurkan rawi daripada awal sanad ataupun pertengahan sanad ataupun akhir sanad ataupun menggugurkan sanad tu semua sekali. Hanya sebut hadis saja. Seperti mana Imam Bukhari adakan cara tu dalam Sahih Bukhari. Setelah Imam Bukhari masukkan terjematul bab, hadis bab, kemudian Imam Bukhari di bawah tu masuk. Ada hadis-hadis tanpa masukkan sanad. Itu dalam istilah panggil ta'liqatul Bukhari. Jadi biasanya ta'liq ni, hadis mu'allaq ni disebabkan gugurkan rawi dalam sanad ataupun satu sanad semua sekali buang, tidak sebut. Itu biasanya dikira dhaif. Tapi di sini kita nak faham. Mu'allaq as-sadir yang datang mimman lam yashtaritis sihah, daripada imam-imam yang tidak mensyaratkan kesahihan. Maksudnya ada setengah imam dia bawa hadis mu'allaq, tapi dia ni yang jaga syarat sahih. Seperti mana Imam Bukhari, dia masukkan hadis dalam Sahih Bukhari, dia dah jaga hadis yang dia masuk dalam Bukhari ni hanya dia akan masuk hadis sahih saja. Jadi dia dah jaga cara tu, uslub dia tu, usaha dia tu. Jadi walaupun dia masuk hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tu, itu juga dia dah jaga. Maknanya dah jaga syarat dia. Yang hadis mu'allaq dia masuk dalam Sahih Bukhari juga dikira itu adalah sahih. Tidak akan kata hadis tu dibuang sanad mu'allaq. Kita pun dah pandai mustalah hadis mu'allaq min aqsamid dhaif. Kita pertikai dengan Imam Bukhari. Jangan begitu. Jadi kadang-kadang cara Imam Bukhari bawa dalam Sahih Bukhari ni kadang-kadang ada rumit, kadang-kadang agak pelik sikit. Contohnya dalam sesetengah terjematul bab, Imam Bukhari bawa hanya jumlah syartiyah sahaja. Dia tidak bawa jawabus syarat. Kita ni tahu dah belajar nahwu. Kita kata kenapa Imam Bukhari ni syarat ada, jazak tak ada. Jawabus syarat tak ada. Imam Bukhari ni tak pandai nahwu ke? Kita sambung situ. Punca daripada situ, jadi kita salahkan imam. Sebenarnya imam tidak salah. Dia ada cara dia, uslub dia di situ, hikmah dia. Cuma kita tidak faham. Bila kita tidak faham, kejahilan kita jadi kesalahan orang. Itulah masalah sekarang ni. Bila kita tak faham, yang kita tak faham tu, kebodohan kita tu, kita letak atas kepala imam. Kita kata imam tak betul di sini. Dia tak nampak kejahilan dia. Itulah jadi perlu kita belajar secara halusi, barulah kita akan nampak semua tu insya-Allah. Jadi hadis mu'allaq yang datang daripada mereka tidak menjaga syarat sahih. Hadis mu'allaq itulah dibuang, dikeluarkan daripada ta'rif hadis sahih, daripada
kata-kata ittasala isnaduhu tu, kalaulah muallaq tu datang daripada imam yang memelihara syarat sahih seperti Imam Bukhari, kalau begitu hadis muallaq yang ada dalam Sahih Bukhari tidak akan dikatakan dhaif, sahih juga. Sebab apa Imam Bukhari tidak masukkan sanad semua tu? Takutnya jadi panjang. Kalau masuk sanad semua jadi panjang. Jadi kalau kita nak tahu sanad-sanad bagi hadis muallaq tu, senang saja boleh. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dah pun susun. Nama kitabnya Taghliqut Ta'liq. Ada lebih kurang 2 jilid, 2 jari, 5 jilid saja. Sikit, bukan 50 jilid. Jadi kalau 5 jilid tu, sanad-sanad tu masuk juga dalam Sahih Bukhari, susah kita nak hafal banyak sanad sangat. Jadi Imam Bukhari ringkaskan, jadi apa sahaja ada masalah timbul bagi Sahih Bukhari, Hafiz Ibn Hajar jawab semua. Hafiz Ibn Hajar pertahankan Sahih Bukhari. Imam Daruqutni kritik dengan Sahih Bukhari. Ada hadis bab, hadis-hadis datang dengan haddatsana, akhbarana di bawah tajuk tu. Hadis bab itulah dikatakan di ijma' jumhur muslimin, kesemua umat muslimin dah terima sebagai sahih. Tapi masih ada lagi Imam Daruqutni pertikai. Kata ada sanad terputus, ada dhaif, ada, mengikut kajian dia. Dari segi apa yang dia dapat kaji, dia kritik. Jadi Hafiz Ibn Hajar dah pun jawab. Imam Daruqutni sampai tulis satu kitab At-Tatabbu'u 'ala Sahihaini. Kritik dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kritik ni dia nak bagi tahu di sini ada sanad terputus, dia bagi ingat. Bukan kritik macam kita, salahkan, jatuhkan imej imam tu, malukan, tidak cara tu. Ini biasa di kalangan alim ulama dulu, tegur, menegur dengan cara baik. Mereka ada cara begitu. Jadi akhirnya semua tu Hafiz Ibn Hajar juga bagi jawapan dan juga kritikan Imam Daruqutni semua tu. Kalau kita nak tengok, boleh tengok dalam Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari. Di situ ada Imam Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar, dah pun isi kritikan daripada Imam Daruqutni satu persatu dan jawapan-jawapan pun sudah ada. Jadi maksudnya, muallaq yang ada dalam Sahih Bukhari terkeluar daripada dikatakan dhaif. Itulah maksud di sini kita nak faham. Wal muallaqus sadiru mimman lam yashtaritis sihhatu. Boleh? Boleh. Ya, insyaAllah. Kita berhenti sini dulu sementara. Ada masa lain, Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik, insyaAllah kita akan sambung. Saya pun suka juga, seronok juga nampak ramai. Lagipun apa yang kita sampaikan, sekiranya macam ni lah asatizah menerima, kemudian saya ada harapan besar asatizah akan mengajar balik, sampaikan balik kepada orang lain. Itulah seronok majlis di sini banding dengan tempat lain. Kalau kita duk cerita ni semua dengan orang-orang biasa, jadi tak ada faedah mana. Jadi asatizah dia boleh terima dan dapat menangkap dengan cepat, boleh sampaikan balik kepada murid-murid ataupun dalam masyarakat umat Islam, insya-Allah. Gitu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita semua untuk khidmat agama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.